Hai murid-murid, jumpa lagi dengan Cikgu Ji. Hai! Hai, apa khabar murid-murid hari ini? Hari ini kita nak belajar apa ya murid-murid? Cikgu Ji tahu. Hari ini Cikgu Ji akan mengajar murid-murid mudahnya menulis karangan. Apakah masalahnya ketika membuat karangan tu ya murid-murid? Murid-murid tentu susah untuk memahami soalan. Seterusnya, murid-murid susah untuk mendapatkan idea. Lagi satu, murid-murid susah untuk menulis ayat yang gramatis. Baiklah, hari ini Cikgu Ji akan menunjukkan cara mudahnya menulis karangan itu. Ayo! Baiklah murid-murid, terdapat 6 langkah ketika kita hendak menulis karangan. Kita mulakan dengan langkah pertama. Langkah pertama ini, murid-murid dikehendaki pilih soalan atau tajuk yang sesuai dengan pengetahuan, pemahaman dan keupayaan murid-murid. Murid-murid juga harus ada pengetahuan tentang format karangan, idea-idea berdasarkan tajuk dan juga laras bahasa yang akan digunakan ketika menulis karangan itu. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat contoh soalan bahagian C. Ketika murid-murid membaca soalan bahagian C ini, murid-murid hendaklah membaca kedua-dua soalan yang diberikan. Setelah membaca kedua-dua soalan tersebut, murid-murid bolehlah memilih karangan yang murid-murid mempunyai pengetahuan, pemahaman dan keupayaan terhadap tajuk tersebut. Setelah itu, murid-murid tahu karangan tersebut berformat atau tidak berformat, idea-idea berdasarkan tajuk tersebut serta laras bahasa yang akan digunakan ketika menulis karangan. Gunakan langkah pertama tadi ya murid-murid. Setelah murid-murid memilih tajuk, kita teruskan langkah kedua. Langkah kedua ini, murid-murid perlulah mencari 3 kunci kata pada tajuk atau kunci soalan pada tajuk. Apakah 3 kunci kata atau kunci soalan pada tajuk itu ya murid-murid? Baiklah, 3 kunci soalan atau kunci kata pada tajuk ialah yang pertama, kehendak soalan, kedua, jenis karangan dan yang ketiga, format karangan tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang kita tengok contoh soalan 1 ini. Kita akan baca soalan ini bersama-sama. Cikgu Ji akan tunjukkan kepada murid-murid cara kita gunakan langkah 2 dalam soalan ini. Kemalangan jalan raya kerap berlaku walaupun pelbagai kempen keselamatan jalan raya telah diadakan. Berikan pendapat kamu tentang punca-punca kemalangan jalan raya. Tulis karangan kamu itu selengkapnya. Setelah murid-murid membaca soalan tadi, kita teruskan mencari 3 kunci kata atau 3 kunci soalan di dalam tajuk tersebut. 3 kunci kata tersebut ialah kehendak soalan, jenis karangan dan juga format karangan. Baiklah murid-murid, 3 kunci kata yang terdapat dalam karangan itu, pertama, kehendak soalan. Kehendak soalan ialah murid-murid perlulah memberikan pendapat tentang punca-punca kemalangan jalan raya. Seterusnya, kunci kata kedua
jenis karangan. Murid-murid, karangan jenis ini ialah jenis karangan pendapat. Ini kerana murid-murid perlu berikan pendapat murid-murid. Kunci yang ketiga ialah format. Karangan ini ialah karangan jenis tidak berformat. Kerana karangan ini murid-murid hanya dikehendaki memberikan pendapat. Jadi karangan ini ialah karangan pendapat ya murid-murid. Setelah kita memahami soalan yang tadi murid-murid, iaitu setelah kita mencari 3 kunci kata itu, maka maksudnya kita telah faham soalan ataupun memahami tajuk karangan kita. Seterusnya kita hendaklah mencari idea. Okey, mencari idea ini kita mulakan dengan langkah ketiga. Langkah ketiga ini ialah kita membina kerangka karangan. Baiklah murid-murid, bagaimanakah cara kita untuk membina kerangka karangan ini? Baiklah, terdapat 2 teknik untuk membina kerangka karangan. Iaitu teknik pertama, menulis poin-poin penting. Kedua, membina peta minda. Ini ialah contoh 2 kerangka karangan yang boleh kita bina. Pertama, kerangka karangan berbentuk poin-poin penting. Dan yang kedua ialah kerangka karangan berbentuk peta minda. Murid-murid boleh pilih antara salah satu teknik. Setelah murid-murid mendapat idea-idea penting tadi, murid-murid barulah boleh menulis karangan. Kita seterusnya pergi ke langkah keempat. Karangan murid-murid mestilah mempunyai perenggan pendahuluan, perenggan idea-idea penting dan juga perenggan penutup. Murid-murid, marilah kita melihat peta pokok ini. Dalam peta pokok ni, tajuk utama kerangka karangan kita letak di bahagian atas, iaitu punca-punca kemalangan jalan raya. Okey, karangan murid-murid mestilah mempunyai perenggan pendahuluan, perenggan isit dan juga perenggan penutup. Perenggan pendahuluan biasanya kita berikan definisi tajuk. Seterusnya, perenggan isit. Perenggan isit ialah perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan kelima. Murid-murid boleh mengutarakan 3 ataupun 4 isit. Seterusnya, perenggan penutup. Perenggan penutup ialah kesimpulan keseluruhan karangan kita. Boleh juga kita tulis nasihat atau nilai, ataupun pengajaran ataupun harapan. Berdasarkan peta pokok ini, murid-murid perlulah mempunyai 5 ataupun 6 perenggan dalam karangan murid-murid. Jom murid-murid kita pergi langkah 5. Langkah 5 ialah pendahuluan karangan ataupun intro karangan. Intro karangan murid-murid mestilah menepati tajuk dan dapat menarik perhatian pembaca. Cikgu Ji selalu menasihatkan murid-murid Cikgu Ji supaya menulis pendahuluan karangan atau intro karangan 2 ayat sahaja. Jom kita baca contoh karangan ini daripada murid Cikgu Ji. Pada cuti sekolah yang lalu, saya telah pulang ke kampung bersama-sama keluarga. Saya yakin semua orang mempunyai perancangan yang menarik apabila cuti sekolah bermula. Baiklah, contoh karangan ini hanya 2 ayat sahaja pada pendahuluan karangan mereka. Ingat murid-murid, pendahuluan karangan kita hanya tulis 2 ayat sahaja. Siap sahaja kita menulis perenggan pendahuluan ya murid-murid, kita bolehlah menulis perenggan isit ataupun perenggan idea. Perenggan isit atau idea ini sebaik-baiknya mempunyai 3 atau 4 isit yang dikembangkan dengan baik.
Bagaimanakah cara kita hendak mengembangkan perenggan isid ini dengan baik ya murid-murid? Baiklah, kita boleh menggunakan teknik IHCK. Teknik IHCK ini boleh membantu murid-murid membina ayat yang gramatis dalam perenggan. IHCK ini bermaksud idea yang kita dapat tadi, kemudian ayat kedua ialah huraian, ayat ketiga ialah contoh dan ayat keempat ialah kesan. Baiklah, ini yang dinamakan dalam setiap perenggan mesti ada 4 ayat, iaitu idea, huraian, contoh dan kesan. Murid-murid boleh baca dan lihat contoh karangan yang dipaparkan. Murid-murid dapati setiap perenggan mempunyai IHCK dan setiap perenggan itu mempunyai 4 ayat. Murid-murid juga jangan lupa ya, setiap perenggan gunakan penanda wacana. Maka ayat-ayat murid akan lebih gramatis dalam perenggan tersebut. Setelah murid-murid menulis 4 ataupun 3 perenggan isid, barulah murid-murid boleh menulis perenggan yang terakhir, iaitu perenggan yang kelima ataupun perenggan yang keenam, iaitu perenggan penutup. Perenggan penutup perlulah kesimpulan yang menyeluruh karangan murid-murid ataupun murid-murid boleh pilih nilai ataupun pengajaran atau nasihat ataupun perasaan daripada karangan murid-murid tadi. Jom murid-murid kita baca perenggan penutup. Contoh perenggan penutup yang dipaparkan. Akhir sekali, hari pun semakin lewat malam. Kami sekeluarga bersalam-salaman bersama datuk dan nenek. Kami pulang dengan menaiki kereta yang dipandu oleh ayah. Saya pulang dengan perasaan yang gembira. Saya berharap ayah akan melakukan perancangan ini lagi. Baiklah murid-murid, kita dapati dalam penutup ini, murid ini ada menulis nilai, perasaan dan juga harapan. Maka habislah karangan yang kita bina ya murid-murid. Cikgu harap murid-murid faham. Baiklah, langkah terakhir ialah langkah ke-6. Setelah habis membina karangan tadi, murid-murid perlulah menyemak karangan yang telah ditulis untuk memastikan tiada isi yang tertinggal dan kesalahan tata bahasa, ejaan dan tanda baca. Murid-murid perlulah peruntukkan masa sekurang-kurangnya 3 minit untuk menyemak semula karangan yang telah ditulis oleh murid-murid. Mudahnya menulis karangan itu ya murid-murid. Murid-murid hanya perlu patuhi 6 langkah tersebut. Baiklah, murid-murid terus praktikkan cara menulis karangan dan sekiranya murid-murid menghadapi masalah, murid-murid boleh tinggalkan di bahagian komen. Cikgu Ji akan menjawab komen tersebut. Sekiranya murid-murid ingin lagi menulis karangan yang lebih baik, murid-murid perlulah banyak membaca. Baiklah murid-murid, praktikkan teknik tersebut. Cikgu pasti murid-murid pasti boleh menulis karangan yang cemerlang. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.